Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 312. 312 tafsiran ayat fa iza afaqtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Kita perenggan di atas. Detik-detik sentimental bagi jamaah haji ialah tatkala bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah dalam satu peralakan iman yang bergema pada suara tatkala, pada suara talbiyah, zikir, tasbih, tahmid dan doa, iaitu selepas ghurub, terbenam matahari pada hari ke-9 Zulhijjah. Fa iza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Kemudian apabila kamu telah bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, maka hendaklah kamu ingat akan Allah dengan doa di Mash'aril Haram. Haji seperti yang kita sebut semalam adalah satu rihlah iman. Rihlah iman, satu perjalanan iman. Jadi dalam perjalanan iman ini jangan kita anggap, jangan kita bangkit-bangkitkan kesusahan, walaupun susah, tetapi gembiraan, kejayaan lebih besar daripada apa yang kita rasakan kesusahan itu. Tapi jika kita merasakan kesusahan, maka itu yang lebih besar, maka harus dibetulkan, iaitu dengan menganggap bahawa ini adalah kejayaan seumur hidup. Oleh demikian, segala detik-detik dalam perjalanan ini adalah kita anggap dia amat berharga bagi kita, amat berharga. Apabila seorang itu wukuf di Arafah dan selepas menunaikan melontar 3 jamrah, dia akan bertolak. Pada waktu ini dikehendaki bukan wajib, tetapi sebuah rihlah, satu perjalanan. Kalau kita tidak saksikan dalam perjalanan ini apa yang patut kita saksikan, kita pergi melancong, orang pergi melancong, kita duduk tidur di rumah. Orang pergi melawat zoo, pergi melawat macam-macam lagi tempat yang mereka pergi lawati. Memang susah, kena berjalan jauh, berjalan tempat itu kadang-kadang kenderaan tak boleh sampai. Setengah negeri kalau kita pergi, dia bas tak boleh masuk. Dia boleh masuk 1 jam saja, 2 kali saja dalam satu hari, sebelah petang, sebelah pagi. Jadi walaupun jauh, kita kena pergi jalan kaki lah. Pergi jalan kaki, kita jalan kaki bukan pada jalan yang betul, bengkok, bangunan demi bangunan demi bangunan. Jadi kita rasanya tak mahu, jauh, nak duduk di rumah. Ini apa arti pergi melancong? Apa arti? Kita di mana saja tempat orang tak pergi pun patut kita pergi, patut kita tahu tempat kita pergi, apa sejarahnya, beli buku kita baca, maka balik orang tak cakap pun kita boleh cakap tempat itu, ini sejarah, sekian-sekian patung ini mempunyai hubungan dan kita mempunyai ilmu padanya. Dalam amalan haji pun begitu sebenarnya. Ayat kita haji, doa jangan pandang kecil sama sekali. Orang tak berdoa, mereka punya asal kita mestinya kita doa dan harus kita tahu apa yang kita doakan itu.
Dalam ayat yang akan datang ini, di sini pun disebut fadhkurullaha. Ayat yang akan datang menyebutkan fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Bila kamu telah selesai, ini pun kita dah selesai ni, nak pergi tawaf ifadah. Fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum, hendaklah kamu sebut Allah, zikir seperti mana kamu sebut bapa-bapa kamu. Satu ungkapan yang cukup bermakna bagi orang yang mengerjakan haji dan selesai menunaikan haji. Dam pun sudah selesai. Jika ada dam, jangan anggap bahawa dam itu satu kekurangan bagi ibadah haji. Tidak. Satu kekurangan bukan kurang, tetapi tambah nilai kepada ibadah haji. Perbandingan antara 2-3 haji, ifrad, qiran, tamattu', ada khilaf ulama yang setengahnya menyatakan ifrad lebih afdal seperti Imam Syafi'i, ada yang menyatakan pula tamattu' itu lebih baik, lebih afdal. Itu perbincangan mereka. Tapi perbincangan kita untuk mengerjakan haji, di sini ayat menyatakan bila kamu telah selesai haji apa sekalipun tak kira selesai, maka hendaklah kamu sebut Allah seperti kamu sebut bapa-bapa kamu. Mengapa kita sebut? Kita seperti mana kita sebut bapa-bapa kamu? Bolehkah kita bayangkan? Kalaulah anak kita balik jauh-jauh lagi, dia kata bapa, dia kata dapat sebelah A. Adakah sebelah A ni? Tak apalah 6A ke berapa A, dia kata A semua. Orang Kelantan kata A pepeh di mana A terus habis. Dia beritahu tak ada siapa ke rumah lagi. Maknanya dia bergembira dengan kejayaan dia selama gembira. Jadi sepatutnya orang yang selesai mengerjakan haji, dia patut bergembira. Dia kena beritahu kepada Tuhan. Dengan apa yang kalau dia beritahu kepada Tuhan? Dengan doa. Mintalah supaya sekali lagi kita boleh sampai lagi ke sini dan kita akan mengerjakan haji. Dan pada tahun ini alhamdulillah, syukur kepada-Mu ya Allah atas kejayaan yang aku telah capai. Dah selesai, dah pergi tawaf, dah sa'i, dah pergi bulannya melontar pun dah selesai. Maknanya semuanya itu tidak ada perkara yang susah. Kalau ada perkara yang susah, perlukah kita bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak perlu. Jadi dapat kita bayangkan betapa susah, betapa ruginya orang pergi haji bila tuak bertolak ni, siku, kaki, tangan, siku dia semua sekali ini buat kerja haji juga dengan orang yang berada di kiri kanan. Bagi siku sini, nak pergi kucuk Hajarul Aswad sebenarnya. Kononnya nak pergi kucuk Hajarul Aswad. Apa maknanya kucuk Hajarul Aswad? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia kucuk juga, tapi sebelum kucuk dia cakap apa? Dia kata walaula anni ra'aitu Rasulullah qabbaltuka ma qabbaltuk abadan. Sayyidina Umar adalah orang yang tidak suka sebenarnya kepada pendewaan, kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergi kucuk ni nampak satu pendewaan. Umar kata, demi Allah, kalau aku tidak lihat Rasulullah kucuk kamu, wahai Hajarul Aswad, aku tidak akan kucuk sama sekali kamu. Tetapi sunnah Nabi SAW pernah kucuk, kerana pada ketika itu mudah bukan pasal dia Nabi, tidak pasal orang tak ramai, boleh kalau nak kucuk. Tapi sekarang ni berterak-terak, berasa-rasa ada orang bayar pula, boleh ada 2-3 orang nak tarik pergi masuk dalam tu, bolehlah, dia ada teknik dia. Kamu jaga sini, aku pegang bahu, kiri kanan, jalan. Boleh macam tu. Tapi berapa kena tanya dulu lagi lah kalau nak bayar. Dia kata 400 ke 400. Kalau dia kata 400 tu, kita boleh tawar lagi. Berapa mau? 300. 300 lah kita nak. 300 pun tak payah 300 membazirkan duit. Itu kita nak mengelak diri daripada kesesatan. Tak payah pergi duduk kucuk. Kalau macam tu boleh menjejaskan ibadat haji kita,
menjejaskan. Jadi ini perlu kita tahu, dan tak boleh kita anggap tak apalah sedekah kat dia. Mengapa sedekah pada ketika itu dengan cara macam tu? Nak sedekah pak lain banyak boleh sedekah, balik kampung boleh kita boleh sedekah banyak, nak sedekah ni banyak. Jadi kita mesti bergembira pada ketika ini. Bergembira kita dengan doa, bergembira kita dengan beribadat, bergembira kita dengan menambahkan ilmu. Kita tambah ilmu. Apa artinya? Apa tempat Musdalifah ni, apa hubungannya dengan Nabi SAW? Dia balik daripada Arafah, dia singgah duduk di sini, dia semayang apa di sininya ni? Dia buat apa di sini, di Musdalifah ini? Demikian juga di Arafah. Arafah bukan tempat kita duduk saja-saja, kita rehat je. Tempat setengah orang kata tempat rehat, penat. Tak ada buat apa-apa. Baca-baca tak ada, semayang pun buat asing-asing, masing-masing nak buat semayang. Nah, paling rugi sekali sebenarnya. Tapi bila orang cakap haji, dia nak cakap haji juga, tapi haji dia ni haji tak berapa betul, haji tak matang, dia haji tak matang. Jadi biarlah penuh matang, kita dapat hasil daripada buah yang kita petik, daripada buah yang cukup matang dan bersih itu ibadat haji. Jadi kalau begitunya zikir kazikrikum aba'akum fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kazikrikum aba'akum. Ingatlah kepada Allah sebagaimana kamu ingat kepada bapa-bapa kamu, seperti mana kamu sebut bapa kamu. Kamu jauh, daripada jauh belum sampai ke rumah lagi, bapa ada tak ada tahu rumah kamu pun tak tahu, tapi kamu dah mengangkat dengan suara yang tinggi, bapa, panggil bapa. Tengok ini dia berapa sukalah dianya. Bapa pun suka lagi. Tak apa, bapa janjikan beli tak boleh janji beli motosikal, yang ni apa, beli akan beli seluar, beli baju raya, beli apa dia yang sepatutnya beli. Tuhan dia suka, Tuhan juga suka kalau kita syukur kepadanya atas kejayaan kita melakukan ibadat seumpama itu. Jadi apa yang kita patut baca? Kita patut baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kena belajar molek ni, kalau belajar tak molek sebut tak kena. Kita rasa kena dah. Orang sebutnya labbaik Allahumma labbaik, dia sebut langkah baik-baik. Pasal apa? Tempat ni takut jatuh, berasap dengan orang ramai, boleh jadi jatuh. Mereka bagi baca apa tadi Mekah, apa ramai-ramai tu, kita baca lah langkah baik-baik, macam mutawi hajar tu lah. Ini satu malapetaka sebenarnya, malapetaka yang menimpa orang yang tak mahu belajar. Belajarlah, perlu pergi ke Mekah kan. Kursus haji itu berapa hari jangan tinggal kerana itu sumber kita sebelum daripada pergi ke Mekah. Itu banyak kadang-kadang yang nak sebut tak betul, ikut orang sebut, tak mahu baca daripada buku. Bacalah daripada buku. Macam mana? Allahumma salli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan. Tak boleh lah macam tu, tak boleh. Jangan fil qulub, tibbil qulub, tibbil qulub, penawar hati. Siapa penawar hati itu? Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin, Sayyidina Muhammadin. Jangan buang. Pasal apa kita nak buang Sayyidina Muhammad? Sayyidina nak buang, apa sebabnya? Pasal orang mai buang. Dia katanya Nabi tak ajar macam tu. Nabi tak ajar pun hakikat Nabi itu penghulu. Hakikat Nabi ni penghulu. Dia bukan haknya Muhammad hak duk jual tarik. Tidak. Nabi. Jadi kalau begitu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiaiha. Kalau nak baca yang tu. Tapi kalau nak baca selawat Ibrahimiyah itu, Nabi kata baiknya, ulama kita kata baiknya hadis sahih. Ini tibbil qulub nak cari dalam kitab-kitab sunan tak ada.
tak ada hadis tu, tak ada selawat tu. Demikian juga selawat-selawat lain pun kalangan ulama kita tak nak tulis dari kitab mereka selawat selain daripada selawat Ibrahimiyah. Mereka tidak nak tulis. Mereka tahulah pasal apa tidak nak tulis, kerana tak ada hadis pun. Tak ada hadis. Bila tidak hadis sekaligus tidak sunnah Nabi. Sunnah Nabi-nya selawat Ibrahimiyah. Mereka katakan selawat Ibrahimiyah itu tak ada Sayyidina. Kalau kita tambah apa sebab, apa salahnya? Apa salahnya kalau kita tambah? Itu dia. Jadi saya tak apa suka lah. Kalau saya tak apa suka tu, tak apalah, dia katanya orang lain suka, tak apa, ustaz-ustaz lain suka, tak apa, iyalah, silalah, tak apa. Saya dah sebut dah alasannya. Pasal kadang-kadang dia dah asyik dah dengan cara ustaz hak dulu. Silakan, tidak jadi masalah. Saya cakap hak saya. Jadi itu kita boleh timbangkanlah. Alasan sayanya ialah alasan saya baca tu biar betul, baca betul. Dan yang kedua, kita ambil hak lebih sahih, lebih kuat, lebih baik. Yang lebih baik itu yang diajar oleh Nabi. Macam mana kalau hubungan selawat Ibrahimiyah itu lebih baik? Kerana dia menghubungkan kita dengan Nabi Ibrahim. Dengan Nabi Ibrahim. Ya Allah, berilah kelebihan kepada Nabi Muhammad sebagaimana kelebihan yang kamu beri kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapa segala Nabi, bapa bagi segala Nabi, Abul Anbiya. Jadi kita hubungkan Nabi Muhammad dengan Nabi bagi segala Nabi, bapa bagi segala Nabi, satu. Yang kedua, Abu Tauhid, bapa Tauhid. Kan dalam perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, pernah dia dicampak ke dalam api, tak terbakar badannya, tak terbakar. Kan ini satu kelebihan besar diberi Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita juga nak Nabi kita ni seperti Nabi Ibrahim. Kalau tidak langkah-langkah perjuangan itu seperti Nabi Ibrahim, biarlah martabat dia tinggi. Kita doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Setengah orangnya, saya nak tegur lah di sini juga, nak tegur. Tengah orang azan, dia buang, tak habis lagi buangnya, banyak buang. Banyaklah kita pun bila berjumpa dengan dia nak buang, kita buang juga. Itu tak boleh ikut lah. Boleh ikutnya Nabi kita boleh ikut. Jangan sama sekali bila kita dengar azan, jawab azan, selepas azan bacalah doa ni. Mudah-mudahan kita akan dapat syafaat Nabi. Tak ramai orang boleh masuk syurga sebenarnya. Nabi kata 70,000 je, 70,000, sab'una alfan, 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Kita naknya kalau bolehnya masuk kat situ lah. Kalau tak boleh lagi pun biar kita masuk kumpulan kedua. Siapa kumpulan kedua, ketiga dan seterusnya? Antaranya orang yang masuk syurga dengan syafaat Nabi. Laginya ada lagi lah syafaat lain lagi. Syafaat keturunan kita, tok guru kita nya dulu, ayah kita, datuk kita, tok guru. Mudah-mudahan kita boleh bergantung ke tali, ke baju jubah dia nak masuk syurga. Tapi kalau dia tak masuk syurga tu, dia sama-sama duduk luar lah. Macam mana? Macam tu. Kemudiannya, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ boleh. Kemudiannya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kena baca hak Nabi belaka. Hak Nabi ajar belaka. Hak Nabi ajar doa dalam Quran. Kalau kita ambil hak lain, kita berasanya ambil hak lain tu hak lain lebih molek lagi. Barangkali begitulah. Kecuali ada doa khusus kita pergi sana, kita ada doa, ada hajat kita, hajat nak cari jodoh misalnya, hajat kitanya pulaknya di sananya supaya kita ni doktor kata ada penyakit, kita nak buang penyakit itu. Ini doa khusus ini terpulanglah mana yang kita rasanya lebih istimewa bagi kita. Tapi di samping itu jangan tinggal juga doa Nabi baca. Banyak doa Nabi baca.
apabila dia sahabat-sahabat datang mengadu penyakit, dia ada sakit, Nabi ajar kepadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.